Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, sidang pendengar rumah ngaji Syirafah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan kita sambung pada ayat yang seterusnya dalam surah Ar-Rahman, itulah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Kata perempuan ayat ke-54 ni membawa maksud mereka dalam makna kata merujuk kepada ayat yang ke-46 ya. Dan mereka yang takut akan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi mereka ini, bagi mereka ada dua syurga dan ada banyak pokok dan buah-buahan, ada dan setiap syurga itu ada dua mata air, dan bagi setiap buah-buahan pula ada dua jenis, yang lembap, yang kering. Dan ini adalah ayat ke-54-nya adalah sambungan daripada nikmat-nikmat yang Allah dah letakkan, dah set up di dalam syurga di akhirat nanti, iaitulah mereka bersenang-senang di tempat ala furushin, di atas hamparan, kita boleh kata tilam ketika ikutlah hamparan, batainuha, dalam lapisan sebelah dalam, min istabraq, daripada sutera yang tebal. Dan saya ambil masa yang singkat hari ini untuk kita menghuraikan separuh daripada ayat ke-54 ni, insyaAllah tuan-tuan. Jadi saya menggunakan kitab At-Tafsir Al-Munir daripada Dr. Wahbah Suhaili. Yang menghuraikan tentang ayat ini. Wa ba'da dzakara al-ta'am dzakara al-furush, dzakara al-firash. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala list down nikmat-nikmat dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air, mata air, maksudnya ni makanan minuman lah. Selepas Allah list down nikmat-nikmat makanan minuman itu, Allah SWT list down pula berkenaan tentang firash, iaitu tentang itulah nak kata tilam ke lapik ke, nak kata sofa ke macam mana, kita bolehlah digambarkan begitu. Realitinya macam mana kita pun tak tahu, tuan-tuan perempuan. Dan Dr. Wahbah menyebut inna ahlal jannati yattaji'una wa yajlisuna wa yatana'amuna ala furushin, bahawa ahli syurga ini mereka akan berehat-rehat dan duduk-duduk, wa yatana'amun, dan mereka kiranya bersenang-senang, enjoy, relax. Jadi ini adalah kita kata perbuatan ahli syurga. Jadi di dunia ni kita boleh berehat. Apabila kita penat, kita rehat sekadarnya lah. Sekadarnya, jangan berlebihan. Jangan asyik rehat saja. Dan juga janganlah asyik kerja saja sampai tak ada rehat langsung, pun boleh mengganggu fizikal dan emosi kita. Jadi dalam dunia ni dia mizan. Kita belajar dari surah Ar-Rahman ni tentang mizan, tentang keseimbangan. Tapi dalam syurga ni rehatlah. Mana pun, selama mana pun, panjang mana pun, rehatlah. Nikmatilah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapan kita lah untuk masuk ke dalam syurga ini. Ala furushin batainuha, di atas tilam ataupun hamparan katil, kita boleh katalah begitulah lebih kurang, di mana di dalamnya wahyallati tahta zahair, belah dalamnya min istabraq. Apa itu istabraq? Tuabah menulis di sini wa huwa ma ghalaza min ad-dibaj, sesuatu bentuk sutera yang tebal.
sutera yang tebal itu ini adalah belah dalam. Jadi Dr. Wahbah membawakan kata-kata daripada Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain. Hadhil batain, ini adalah description, penerangan tentang belah dalam. Famal zawahir, belah luar macam mana pula. Jadi ini adalah gambaran Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Dia meletakkan persoalan supaya kita fikir, belah dalam pun sutera tebal. Sutera itu belah dalam. Belah luar Allah tak cerita di sini. Allah cerita batainuha, belah dalam je Allah cerita. Jadi kalau belah dalam pun dah sutera tebal tuan-tuan perempuan, belah luar apatah lagi. Begitulah cara kita berfikir, dan itu menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah SWT kepada ahli syurga. Dan juga Dr. Wahbah membawakan lagi kata-kata yang wakil dari Sa'id bin Jubair disebut ataupun dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, al-batainu min istabrak famal zawahir, belah dalam pun dah sutera tebal, ke apatah lagi yang belah luar. Jadi ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya cuba nak bawakan juga pada hari ini. Apabila kita sebut tentang sutera ini, maka bagi golongan lelaki kita tahu bahawa kita tak boleh pakai sutera. Kalau saya boleh bawakan sikit ataupun highlight sikit hukum memakai sutera bagi orang lelaki, supaya kita boleh berfikir kita diharamkan memakai sutera bagi lelaki di dunia ini. Namun di akhirat nanti sutera itu akan menjadi nikmat atas ketaatan kita kepada perintah Allah SWT. Jadi saya kongsikan sikit, highlight sikit-sikit lah hukum memakai sutera secara umumnya. Iaitulah lelaki haram untuk memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera, sama ada yang berbentuk 100% ataupun kurang daripada 100%. Namun kalaulah sutera itu 50%, maksudnya 50-50, separuh-separuh sama banyak, maka masih lagi barulah harus bagi lelaki memakai, maksudnya 50% dan ke bawah, 49% ke 40 ke 30% sutera. Maksudnya sutera itu tidak dominan. Bila 50-50 maksudnya sutera itu tak dominan, bukan kandungan yang majority. Jadi tidak ada simple majority. Kalau 51%, 51% sutera, maka dah dikira haram, sebab sutera itu membentuk simple majority di dalam pakaian itu. Jadi kalau 50-50 masih lagi harus bagi lelaki memakainya. Dan ialah orang lelaki kita banyak jugalah, mungkin bagi mereka yang bekerja sendiri atau bekerja swasta mungkin tidaklah begitu banyak. Namun bagi mereka yang bekerja kerajaan, agensi-agensi kerajaan, kena pakai batik hari Khamis, maka berhati-hatilah, janganlah beli batik sutera ataupun batik yang kandungan suteranya 50 lebih daripada 50%. 50% okey lagi, lebih daripada 50% tak boleh. 51% sutera tak boleh dah. Maka kena berhati-hatilah dalam perkara ini. Dan kalaulah saya boleh kongsikan juga beberapa pendetailan lain yang telah pun dikaji dan dipatuakan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Fatwa daripada Negeri Pulau Pinang. Ada beberapa lagi pendetailan, antaranya adalah tentang pakaian yang berlapis dengan sutera. Kalau pakaian yang ada bagi lelaki lah, hukum bagi lelaki, bagi pakaian yang ada 2 lapis, 1 lapis sutera, 1 lapis kain lain, cotton ke, tak kisahlah kain yang lain, maka masih lagi tidak boleh. Ni kalau mungkinlah ada baju-baju yang moden, yang mungkin baju-baju, tak tahulah, jarang orang lelaki pakai baju 2 lapis ni. Tapi kalau baju 3 lapis tu ada, iaitulah macam baju blazer
suit ataupun kita panggil baju kot. Baju seperti ini biasanya ada berlapis-lapis dan kemungkinan ada antara lapisan itu daripada sutera. Maka fatwa di negeri Pulau Pinang menyatakan bahawa kalau ada 2 lapis, satu sutera, satu tidak sutera, maka tak boleh pakai. Namun kalau ada 3 lapis, tengah-tengah tu sutera, maka boleh pakai lelaki. Ini pendetailan yang dibuat oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang. Masya Allah, kita pujilah ijtihad yang dilakukan seumpama ini. Beginilah tuan-tuan dan puan, keindahan syariat Islam apabila didatangkan dalil daripada Nabi SAW, maka menjadi tugas dan peranan para mufti untuk mendetailkan hukumnya untuk panduan kita sehari-hari. Kalau diambil daripada hadis daripada Nabi SAW, wa qilla dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurima ala dhukuriha. Dihalalkan emas, ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasai, dihalalkan emas dan sutera bagi wanita dalam kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum lelaki. Jadi ini hadis, inilah kita katakan sumber hukum syariah, dan alhamdulillah, masya-Allah, peranan para mufti seperti mana yang dibuat oleh mufti-mufti di negara kita, dan seperti mana yang saya bawa contoh ini daripada Pulau Pinang, pendetailan tentang keadaan bagaimana untuk pakaian yang berlapis-lapis dan sebagainya. Dan tentang peratus tadi itu telah pun banyak difatwakan oleh pelbagai pihak yang berautoriti di dalam mengeluarkan fatwa. Itu fatwa yang saya kirakan common lah, 50% ke 50% ke bawah, maka lelaki boleh pakai. Jadi pendetailan yang dibuat oleh Penang ini berkenaan tentang lapis tadi. Jadi kalau ada 3 lapis, tengah-tengah tu sutera boleh. Namun kalau 3 lapis atau 2 lapis, 2 lapis tak boleh. Kalau 3 lapis yang di mana belah dalam itu sutera ataupun belah luar tu sutera, jadi tak boleh jugalah, sebab belah luar tu sutera. Jadi dikira kita memakai sutera, penampakan kita kepada orang lain tu sutera. Ataupun yang sutera itu belah dalam, maka dikira kita memakai sutera juga. Yang boleh tadi adalah sutera itu dilapis tengah-tengah. Maksudnya kita tidak dianggap memakainya sebab ada lapis lain. Kita juga tidak dianggap menampakkannya sebab ada lapis lain kat belah luar. Jadi Masya Allah, satu fatwa yang elok, yang indah, dan mudah-mudahan boleh memandu kita tuan-tuan perempuan. Dan juga fatwa daripada Pulau Pinang ini juga mendetailkan berkenaan tentang pakaian yang dia bukan sutera, namun ada bahagian-bahagian yang sutera. Contohnya bahagian poket ke, atau bahagian collar ke, atau bahagian kita kata pergelangan tangan ke, ataupun belah-belah mana-manalah yang adalah bahagian yang ada sutera, maka kita kira macam tadi jugalah, sutera tu banyak ke tak banyak, dominan ke atau tak dominan. Maka kalau sikit-sikit tu maka dibolehkan, namun kalau didominan dan kita boleh kata lebih daripada separuh baju itu nampaknya represented ataupun menampakkan sutera, maka tak payahlah pakai. Ya. Dan juga berkenaan tentang sutera tiruan atau sutera sintetik, maka boleh dipakai sebab ia bukan sutera yang asli, dia sutera yang ditiru. Bukan dibuat daripada ulat sutera yang mengeluarkan sutera yang asli itu. Jadi Masya Allah, tuan-tuan perempuan, sedikit panduan hukum itulah tuan-tuan perempuan. Apabila kita bertadabur dengan Al-Quran ni, boleh membentuk jiwa kita, membentuk minda kita. Pada masa yang sama kita pun boleh belajar hukum hakam yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita tengok. Masya Allah, fatwa-fatwa yang pelbagai yang para ulama telah pun berusaha keras untuk menganalisis hukum-hukum fiqh dan mengeluarkan fatwa untuk panduan-panduan kita. Jadi apabila kita, terutamanya lelaki, tak boleh memakai sutera di dunia, maka di akhirat nanti kita akan dapat nikmat dari sudut tilam hamparan ataupun katil daripada sutera. Dan kalau boleh saya tambah satu lagi poin,
berkenaan tentang tilam sutera kalau kat dunia ni macam mana. Tilam sutera atau katil sutera atau sofa sutera, perabot sutera, yang boleh ke kita memiliki atau membeli perabot-perabot seperti ini. Maka jawapannya mungkin ada pelbagai pandangan, namun saya ambil daripada Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Pandangan beliau bahawa kalaulah pakai sutera pun tak boleh bagi lelaki, maka nak ada sutera ni sebagai perhiasan, sebagai perabot semua pun sama juga, tak boleh. Maka mungkinlah jarang kot nak jumpa perabot sutera ni. Wallahualam, saya sendiri pun tak pernah tengok macam mana perabot ni. Mungkin ada bahagian-bahagian lengan ke atau bahagian tempat sandar ke daripada sutera. Saya pun tidaklah mahir sangat bab perabot ni, namun kalau ada kandungan sutera yang dominan, maka samalah hukumnya macam baju tadi. Orang lelaki tak payahlah elakkan membelinya. Tunggulah dan kita katakan usahalah untuk kita mendapatkan nikmat sutera itu di akhirat nanti, dengan kita punya iman kita, dengan kita punya amal soleh kita, ibadat kita, perbuatan baik kita. Mudah-mudahan kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmatnya kita dapatlah menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada ahli syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Saya sudahi setakat itu dulu, dan perempuan mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung lagi, masih lagi pada ayat yang sama dalam sesi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.